Bagaimana boleh berlaku anak Melayu mampu mengelilingi dunia sekali imbas seperti cerita dongeng zaman. Namun catatan kewujudan ini bukan dari nukilan seorang novelis. Cuma pendedahannya diangkat oleh seorang novelis iaitu Harun Aminur Rasyid. Novel yang ditulis dengan merujuk kepada catatan atau fakta dalam tulisan pengembara yang diketuai oleh Ferdinand de Magellan pada tahun 1519. Ikuti cerita pengembaraan ini yang telah mengangkat nama Panglima Awang merupakan antara manusia terawal berjaya mengelilingi dunia. Kepada yang belum subscribe, jangan lupa bantu laman kiri channel dengan subscribe anda. Terima kasih diucapkan kepada yang sudah subscribe channel ini. Jangan jemu hadir menonton, berikan komen anda. Ini adalah cerita tentang kecekalan seorang pemuda Melayu yang diberi gelaran nama sebagai Panglima Awang. Beliau juga adalah mangsa kekejaman Portugis apabila berjaya menawan kota Melaka. Cerita ini timbul selepas segelintir pengkaji mula menilai semula jurnal ekspedisi Ferdinand de Magellan. Jurnal ini telah direkodkan oleh pencatat di atas kapal pelayaran, pencatat yang berbangsa Itali bernama Antonio Pigafetta. Mereka mula menyedari kewujudan seorang pemuda Melayu yang berasal dari Melaka turut sama berada dalam ekspedisi pelayaran Ferdinand de Magellan. Cerita ini dibawa ke tengah masyarakat Melayu oleh seorang novelis bernama Harun Aminur Rasyid. Kerana tidak tahu nama Melayunya, maka diperkenalkan sebagai Panglima Awang. Begitu juga dari mana asal perkampungannya ataupun dari mana asal negerinya. Sehingga diperdebat oleh sejarawan. Ada yang menyatakan beliau memang dari Melaka. Ada kemungkinan pemuda ini daripada Sumatera atau Maluku, dan ada juga yang menyatakan dari Cebu. Namun yang pasti pemuda ini berbangsa Melayu berasal dari bumi ataupun kepulauan di Nusantara ini. Merupakan mangsa kekejaman Portugis yang menawan pemuda-pemuda di Melaka apabila berjaya melenyapkan pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Nama Panglima Awang muncul apabila dunia menyenaraikan nama-nama orang pertama yang berjaya mengelilingi dunia. Senarai nama yang dikemukakan adalah rakan-rakan dalam kapalnya. Bagaimana ianya berlaku? Jom sama-sama kita telusuri perjalanan ekspedisi Ferdinand de Magellan yang turut membawa seorang pencatat yang bernama Antonio Pigafetta ini. Magellan sebenarnya ke Melaka bersama Diego Lopez de Squera pada 1 September 1509. Juga merupakan orang barat pertama berhubung dengan semenanjung Tanah Melayu. Ferdinand de Magellan ni juga terlibat dalam menyerang Melaka pada tahun 1511 dan menawan ramai pemuda-pemuda Melayu untuk dijadikan hamba. Salah seorangnya adalah Panglima Awang ini. Waktu itu usia dalam belasan tahun, mungkin 18, 19, tapi sangat muda lah. Selepas ditangkap, beliau dibawa ke sebuah negara asing. Pemuda-pemuda yang ditangkap ini dijadikan hamba dan bekerja secara percuma kepada delegasi Portugis ini, termasuk Magellan sendiri. Dan kebetulan Panglima Awang ini berada di kapal Magellan. Beliau menunjukkan bakatnya dalam mengendalikan aktiviti perkapalan dan waktu yang sama, beliau juga mampu menjadi penterjemah apabila berdepan dengan masyarakat di Nusantara ini. Namanya kemudian ditukar kepada Henry the Black atau Enrique de Malacca.
Ferdinand de Magellan mula menyedari Raja Portugis semakin lemah ketika itu. Kemudian dia mengambil kesempatan ini berkhidmat dengan Raja Charles dari Sepanyol pada tahun 1517. Ferdinand de Magellan mengambil kesempatan atas kelemahan Raja Portugis di Eropah ini dengan memberi pelan perdagangan rempah kepada Raja Charles I. Pelan perdagangan rempah yang ada di Nusantara ini dipersembahkan kepada Raja Charles I yang bersetuju dengan cadangan Ferdinand de Magellan ini. Akhirnya, Magellan disediakan sebuah angkatan perkapalan yang terdiri dari kapal San Antonio, kapal Conception, kapal Victoria, kapal Santiago dan juga kapalnya sendiri iaitu Trinidad bersama klasi seramai 270 orang. Bagaimanapun, pemimpin tertinggi Kristian waktu itu iaitu Pope, betul kesebut Pope ni, Pope ke Poppy, tak kisahlah. Tapi Pope telah memberi syarat kepada kerajaan Sepanyol. Jika ingin berlayar, mereka tidak boleh lagi menggunakan laluan pelayaran di sebelah timur. Kerana laluan timur telah diperuntukkan kepada pelayar-pelayar Portugis. Sebaliknya, kalau Sepanyol ingin ke Nusantara, perlu berlayar menuju ke arah barat. Ferdinand de Magellan bersetuju dengan syarat yang diberikan itu. Akhirnya, delegasi ekspedisi Ferdinand de Magellan ini meninggalkan pelabuhan San Lucor di Barrameda pada 20 September 1519, terus menuju ke horizon barat, berlayar menyemberangi lautan Atlantik, kemudian tiba di benua Amerika Latin dan terus menyemberangi lautan Pasifik, satu laluan yang memang tidak pernah digunakan pada waktu itu. Pelayaran-pelayaran sebelum ini hanya menggunakan laluan di sebelah timur sebagaimana yang digunakan oleh Portugis. Namun, ini merupakan satu catatan pelayaran yang begitu hebat pada zaman itu. Pelayaran yang menempuh pelbagai kepayahan sehingga ramai klasi-klasi kapal sakit, ada yang meninggal, malah sebahagiannya memberontak meminta Ferdinand de Magellan berpatah balik. Kepayahan mereka ni sedikit reda apabila benua baharu telah ditemui di Amerika Selatan. Setahun kemudian, pelayaran turut menemui sebuah selat yang dinamakan sebagai Selat Magellan, sempena nama Magellan. Tidak puas dengan penemuan satu dunia baru itu, Magellan ingin meneruskan pelayaran ke arah barat sehingga tercetus lagi konflik di kalangan klasi-klasi kapal. Walaupun ditentang, Magellan tetap meneruskan pelayarannya memasuki lautan Pasifik sehinggakan ada kapalnya yang hilang. Seketika mereka turut berdepan dengan krisis bekalan makanan yang meruncing, menyebabkan klasi-klasi kapal kebuluran. Selepas 18 bulan, pada tanggal 16 Mac 1521, angkatan 5 buah kapal ini dengan klasi seramai 270 orang itu, mereka telah sampai ke satu lokasi di Kepulauan Filipina yang bernama Samar. Di Kepulauan Cebu, Filipina, Ferdinand Magellan telah berhubung dengan Raja Humabon. Raja Humabon bersama 800 orang rakyat di Cebu, Filipina telah berjaya dikristiankan oleh Ferdinand de Magellan. Magellan juga memanggil penduduk Cebu sebagai Indian kerana berkulit gelap sebagaimana penduduk selatan India. Usaha menyebarkan agama Kristian diteruskan oleh Magellan sehingga pada 27 April 1521 Magellan menyerang beberapa buah perkampungan di Filipina
Manakala di salah sebuah perkampungan yang diketuai oleh ketuanya Lapu-Lapu, Magellan dengan 60 pengikutnya menggunakan senapang, meriam, senjata besi dan lain-lain senjata. Waktu yang sama, Lapu-Lapu telah membawa pengikutnya seramai 1,500 orang pahlawan hanya menggunakan buluh runcing dan panah beracun. Lapu-Lapu merupakan seorang yang hebat dalam mempertahankan kampungnya, sehinggakan Magellan menjadi mangsa dalam serangan panah beracun. Pengikut Magellan lari lintang pukang kembali ke kapal mereka untuk menyelamatkan diri dari serangan balas yang diketuai oleh Lapu-Lapu. Magellan begitu tidak menduga Lapu-Lapu yang memimpin 1,500 orang tentera berjaya menghalang pasukan Magellan untuk menyerang perkampungan di Filipina itu. Peperangan tersebut dalam sejarah Filipina dikenali sebagai Peperangan Mactan. Magellan sendiri telah meninggal dunia di dalam peperangan itu. Henry the Black atau Panglima Awan ini turut cedera. Perperangan Mactan inilah yang menjadi titik tolak ekspedisi penamat kepada penjelajahan Ferdinand Magellan. Juan Sebastian Elcano inilah yang berjaya mengumpulkan seramai 17 orang Kelasi yang terselamat dalam peperangan di Filipina ketika itu. Dengan kapal Victoria bersama 17 Kelasi, mereka berjaya sampai ke Pulau Borneo atau di Sabah. Dari catatan Antonio Pigafetta, ketika berada di Sabah inilah nama Henry the Black sentiasa dicatat sebagai seorang penterjemah atau jurubahasa. Kisah ini dicatatkan sepenuhnya oleh Antonio Pigafetta yang turut terselamat dari serangan di Filipina itu. Ketika di Sabah ini sudah jelas Henry the Black atau Panglima Awang telah mengetahui bahawa dia semakin hampir dengan Melaka. 17 orang Kelasi yang terselamat ini bersama dengan kapal Victoria di bawah pimpinan Juan Sebastian Elcano terus menuju ke Supanyo dan akhirnya pada 8 September 1522 kembali mendarat di Supanyo. Dan pada hari ini 17 orang yang terselamat inilah dicatatkan sebagai manusia pertama yang berjaya mengelilingi dunia. Namun dari 17 orang penama itu tidak menyebut nama Henry the Black ataupun Enrique atau gelaran terkini Panglima Awang. Dari catatan Pigafetta, seolah-olah Henry the Black ni tidak bersama di kapalnya ketika menuju ke Supanyo. Dan sejarawan meletakkan Henry the Black ini kembali ke Melaka dan tidak meneruskan pelayarannya ke Supanyo. Jika dilihat, Henry the Black ini memulakan pelayarannya dari Melaka dan kemudian menamatkan misi di Melaka, bermakna beliau merupakan orang pertama yang berjaya mengelilingi dunia. Sebab ketika kapal Victoria menuju ke Supanyo, sebenarnya Henry the Black sudah menamatkan misi ekspedisinya mengelilingi dunia. Nama Henry the Black atau Enrique di Melaka tidak ada di dalam mana-mana catatan kitab atau naskah Melayu lama. Namun, kewujudan beliau tidak dinafikan kerana tertera dalam catatan sejarah pelbagai bangsa asing yang merujuk kepada catatan Antonio Pigafetta itu. Kalau ke Wikipedia, pasti anda akan menemui nama Henry the Black atau Enrique di Melaka telah diperkatakan di seluruh dunia. Kita patut berbangga.
untuk topik kali ini, laman kiri berhenti di sini. Dan terima kasih kepada yang berjaya sampai ke akhir topik ini. Sekian.